Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua para pelajar. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan PDPR kita. Okey, untuk subjek pada pagi ini adalah Bahasa Melayu. Okey, dekat sini Ustaz dah sediakan lampiran buku teks muka surat 27. Okey, kita boleh tengok sama-sama. Okey, unit 5 hidup berjiran. Okey. So kita tengok dekat sini aktiviti dia mendengar dan memberikan respon terhadap suruhan. So kita akan belajar ayat suruhan untuk hari ini. Okey, apa itu ayat suruhan? Ayat suruhan ialah ayat yang memberi arahan atau memerintah seseorang. Okey, kat sini kamu akan belajar apa itu ayat suruhan. Okey. Bermakna dekat sini kamu memberikan atau membuat ayat untuk memberi arahan atau memerintah seseorang. Okey. So kita beralih. Okey, dekat teks ni kalau kita tengok, okey, mendengar dan bertutur. Okey, tajuk dia adalah bantu jiran. Okey, kalau kita tengok kat sini, Yahya minta alihkan ampaian di rumah Waihun. Minta alihkan. Okey. Ini adalah suruhan. Dia minta alihkan. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok lagi dekat sini ada Nagaswari, mari tolong saya alihkan ampaian ini. Mari tolong saya. Ini pun adalah ayat suruhan. Okey. Okay, dekat sini Ustaz nak terangkan sikit mengenai ayat suruhan. Okey, ayat suruhan ini tergolong dalam ayat perintah. Okey. Ayat perintah ataupun ayat suruhan adalah sama. Okey. Ayat perintah ni dia terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah ayat silaan, yang kedua ayat larangan, yang ketiga ayat suruhan, dan yang keempat adalah ayat permintaan. Okey, untuk ayat silaan sama juga memberikan arahan. Contohnya kat sini Ustaz boleh bagi ayat silaan, sila, macam kamu jemput tetamu lah, sila masuk, ataupun jemput minum. Itu adalah ayat silaan. Contoh, kalau tetamu datang, makcik jemput minum air teh yang mak saya sediakan, macam tu. Okey. Yang kedua adalah ayat larangan. Ayat larangan ni pun sama juga ayat suruhan, yang mana kamu memberi arahan dekat situ supaya kamu melarang seseorang ataupun sesuatu perkara. Jangan usik barang saya. Okey, biasanya ayat larangan ni ada perkataan dia jangan ataupun usah. Usah bermain di kawasan yang berbahaya. Itu contoh ayatnya. Yang ketiga ayat suruhan. Ayat suruhan yang macam Ustaz cakap tadi lah. Contohnya, ambilkan buku itu. Ambilkan. Ataupun buatkan air untuk saya. Itu adalah ayat suruhan. Dan yang terakhir sekali adalah ayat permintaan. Ayat permintaan ni contohnya minta tolong. Contoh kita minta tolong ke tepi. Itu adalah ayat permintaan. Ataupun tolong saya angkat buku ini. Tolong, itu adalah ayat permintaan. Okey, saya angkat buku ini, itu adalah dia punya predikat. Okey, apa yang kamu kena faham dekat sini? Dekat sini ayat perintah ataupun ayat suruhan yang kita belajar hari ini, dia boleh kamu letak contohnya buat. Okey, dekat belakang dia tu contohnya imbuhan akhiran dia kamu boleh sambunglah. Okey. Buatlah ikut kreativiti masing-masing. Faham? Okey, ataupun kamu boleh gugurkan dia punya kata ganti nama yang kedua. Biasanya untuk ayat suruhan ni dia menggunakan kata ganti nama yang kedua yang kita belajar sebelum ni. Okey, contohnya yang boleh digugurkan, kita guna kamu semua tolong senyap. Okey, kamu semua tolong senyap. Okey,
kamu tu boleh digugurkan, ataupun kata ganti nama yang kedua tu boleh digugurkan. Ayatnya, tolong senyap semua. Okey, tolong senyap semua. Ataupun boleh dekat tolong tu, okey, perkataan tolong tu imbuhan akhiran dia kena bertambah lah. Okey, untuk melembutkan dia, tolonglah senyap semua. Tolonglah senyap semua. Okey, tolonglah tu dilembutkan, tapi untuk predikatnya ditegaskan. Okey, sekiranya kamu ada apa-apa masalah ataupun kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp ataupun ke ustaz untuk bertanya. Okey. Okey, dengan itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.